Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Fokus berita tengah hari. Seramai 2,626 usahawan telah dibantu dan berjaya mendaftarkan perniagaan mereka menerusi program Jom Register Bisnes Register sejak diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintred. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pendaftaran perniagaan memberi peluang untuk usahawan tempatan menikmati bantuan dari pihak kerajaan maupun institusi kewangan selain dapat meneroka peluang perniagaan lain. Katanya ramai usahawan tempatan terutamanya di luar bandar masih lagi tidak memiliki lesen perniagaan yang sah. Menyedari keadaan ini, maka kementerian beliau telah mengambil inisiatif untuk mengadakan program Jom Register agar usahawan informal, terutamanya di luar bandar, dapat dibantu untuk mengesahkan perniagaan mereka. Jelasnya lagi, usaha formalisasi perniagaan merupakan salah satu pemangkin untuk Sarawak beralih ke arah lanskap perniagaan digital. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh dalam majlis perasmian program Jom Register Daerah Miri pada Rabu. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata pelaksanaan program Jom Register adalah selaras dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS. Katanya PKS memainkan peranan penting dalam mewujudkan peluang pekerjaan, menambah pendapatan serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, amnya dan Sarawak khasnya. Jelas beliau, Bank Dunia telah mengiktiraf PKS dan pada tahun 2021 melaporkan bahawa 90% daripada komuniti perniagaan merupakan golongan PKS. Manakala katanya situasi yang sama jika dilihat secara keseluruhannya di Malaysia dan juga Sarawak di mana golongan PKS termasuk perusahaan mikro, penjajah serta peniaga kecil dan kumpulan B40 mewakili 97.4% daripada keseluruhan komuniti perniagaan. Sekitar 200 orang telah menyertai program Jom Register di Dewan Suara Miri itu yang merupakan lokasi pertama penganjuran program seumpamanya bagi tahun 2023. Turut diadakan simbolik penyerahan geran peruntukan dana pembiayaan skim kredit mikro Sarawak berjumlah 6.418 juta ringgit untuk 205 peserta dana program usahawan teknikal dan vocational USTEF berjumlah RM24,000 untuk 2 usahawan dan dana program graduan ke arah keusahawanan gerak berjumlah RM16,000 untuk 2 usahawan. Berita seterusnya, kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sarawak yang memiliki resit rasmi bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15 dalam kurungan A kini boleh memasuki persekolahan serta mendapatkan rawatan di klinik dan hospital di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah, keputusan itu telah dipersetujui susulan kunjungan hormat beliau kepada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 17 Januari 2023 dan surat bertarikh 9 Februari 2023 telah dimajukan kepada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Membaca isi kandungan salinan surat tersebut, beliau berkata mesyuarat telah bersetuju Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengeluarkan surat pengesahan bahawa resit rasmi berkenaan boleh diguna Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak sebagai pengesahan pengenalan diri kanak-kanak berkenaan untuk memasuki persekolahan dan mendapatkan rawatan di Sarawak. Jadi dengan ini bukan saja untuk di Dalat tetapi di seluruh Sarawak apabila kanak-kanak yang tiada dari segi kewarganegaraannya belum ditentukan dan juga dari segi status kewarganegaraannya adalah bukan warga negara dan mereka telah memohon untuk supaya anak itu menjadi warga negara di bawah Perkara 15A. Jadi bila dah isi borang, jadi ada resit yang diberi oleh Jabatan Pendaftaran, maka resit itu boleh digunakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak sebagai pengesahan pengenalan diri. Sebab dalam syarat-syarat yang dikenakan oleh Jabatan Pendidikan itu ada syarat-syarat, mesti ada dokumen pengenalan diri. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian Mekar Komuniti di Dalat pada Rabu. Justeru Datuk Seri Fatimah berharap dengan surat pemakluman yang telah dimajukan kepada kementerian berkaitan, ia dapat membantu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sarawak mendapatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan. Jadi janganlah tolak anak kita daripada sekolah lagi. Kita tak mahu anak kita tidak bersekolah sebab pendidikan itulah adalah hak asasi seorang kanak-kanak.
the rights of a child is to have one of the many rights of a child is to have one of them is education. Jadi kita berharap semua maklum, jangan lagi minta pas belajar kepada kanak-kanak tersebut. So ini satu. Begitu juga untuk mendapat rawatan kesihatan. Jadi resit itu sebagai pengenalan diri untuk mendapat rawatan kesihatan. Dari segi bayaran. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah berkata program Menyemai Kasih Rakyat Mekar yang dianjurkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN membantu memudahkan urusan penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Ujarnya, program itu membantu proses membuat dokumen pengenalan diri tanpa perlu pergi ke pejabat JPN yang agak jauh dari penempatan mereka. Mereka akan dapat kemudahan apabila ikut serta dalam program Mekar Community. Perkhidmatan yang diberikan adalah sama seperti yang boleh didapati di pejabat JPN. Perkhidmatan yang diberikan antaranya ialah untuk membuat kad pengenalan bagi anak-anak kita yang mencapai umur 12 tahun, membuat kad pengenalan. Juga ada gantian kad pengenalan, kemudian juga pendaftaran kelahiran, selain lagi kematian, dan cabutan sijil lahir yang rosak. Yang sangat bagusnya ialah pada hari yang sama. In fact, kalau untuk kad pengenalan tadi setengah jam sudah dapat. Jadi ini sangat membantu penduduk kita di luar bandar. Lebih payah kalau buat ulang alik lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu menambah, selain daripada perkhidmatan membuat dokumen pengenalan diri, program itu juga menyediakan mahkamah bergerak yang menawarkan perkhidmatan akuan angkat sumpah. Beliau juga merakamkan penghargaan kepada pihak JPN atas penganjuran program yang sangat diperlukan di Sarawak ini. Keperkembangan persidangan Parlimen. Kerajaan Persekutuan menerusi Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu Jabatan Perdana Menteri komited untuk meningkatkan jumlah perkhidmatan yang boleh ditawarkan secara digital. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbong berkata, inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kualiti dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh. Ke arah itu, beliau yang juga ahli Parlimen Hulu Rajang memaklumkan bahawa rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia dan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 telah menyasarkan perkhidmatan kerajaan persekutuan diadakan secara end-to-end sebanyak 80% menjelang tahun 2025. Unit Pemudanan Tadbiran dan juga Perancangan Pengurusan Malaysia mampu. Jabatan Perdana Menteri sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab dalam memodan dan menambahbaikkan sistem penyampaian perkhidmatan awam akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan urusan rakyat dari semasa ke masa yang berhormat. Katanya ketika membahas titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada Isnin. Menjelas lanjut, katanya perkhidmatan end-to-end didefinisikan sebagai perkhidmatan yang dilaksana secara talian sepenuhnya dari mula hingga akhir atau proses yang boleh diakses pada bila-bila masa tanpa pengurusan secara bersemuka. Sementara itu, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riod Jaim dalam perbahasan titah yang di-Pertuan Agong menyifatkan kerajaan perpaduan sebagai kerajaan inklusif. Ini kerana menurutnya Kabinet Kerajaan Persekutuan pada masa kini terdiri daripada pelbagai bangsa sama ada Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan Dusun yang menjadikan Malaysia sebagai contoh terbaik dalam mempamerkan konsep penerimaan kepelbagaian. Di kesempatan itu, beliau menyatakan harapan agar kaum keempat terbesar di Sarawak iaitu Bidayuh juga dapat menjadi salah seorang ahli Dewan Rakyat atau Kabinet pada masa akan datang. Suku kaum ini, suku kaum Bidayuh. Kami, I use the word kami because I am part of it. Kita mempunyai kami di Dewan Yang Mulia ini ada 3 ahli parlimen, iaitu Serian, Puncak Borneo dan juga Mas Gading. Beliau turut mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah melantik anak Sarawak buat julung kalinya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Katanya pelantikan tersebut amat bermakna dan merupakan satu penghormatan yang besar bagi rakyat Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanariah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.